أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tapi ijma ulama tu ulama terkhilaf. Pegangan masalah ni tapi ijma tu bahawa terkhilaf pada tapi pegangan dia. Hak satunya pegangan yang betul, pegangan yang salah, khilaf pada kafi. Khilaf pada kafi dengan bahawa tidak sepakat ulama pada kekafiran dia. Ada kata kafir juga, akidah yang salah ni. Ada kata tak jatuh kafir lagi, itu akidah yang fasik, akidah yang berdosa. Yang kedua, yang tiga ni ada i'tiqad yang betul, i'tiqad yang salah. Yang mana i'tiqad ni fasik, tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Jadi sebutkan i'tiqad salah ni dia ada tiga. Ni kalau kita lanjut kita ni i'tiqad yang betul ni, kalau kita bicara lepas memang kafir. Kalau kita bicara ni, kalau ni khilaf pada kafir. Jadi semuanya pasti ada di sini. Maknanya i'tiqad betul ingat tiga i'tiqad betul. Yang pertama kafir ijma ulama. Yang kedua khilaf pada kafir dengan bahawa pandangan ni ada ulama kata kafir, ada ulama tetap kau kafir tapi dia sesat. Satu lagi pandangan i'tiqad yang betul, i'tiqad yang salah ni tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Tidak ada ulama yang menghukumkan kafir, hanya hukum fasik sahaja. Tidak ada ulama yang menghukumkan kafir, tapi pegangan tu memang pegangan yang salah. Makna apa? Bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itu pegangan yang tak betul, pegangan yang salah. Hak baca minggu lepasnya, hak tu kafir ijma' minggu lepas. Mana yang berpegang Allah tidak bersifat dengan sifat nafsiyah, sifat wujud. Allah tak wujud, Allah Adam tak ada. Itu kafir ijma' ulama lah. Ataupun i'tiqad tidak ada salah satu daripada 5 sifat salbiah. Bukan Allah tidak bersifat dengan kelima-lima. Allah tidak bersifat dengan satu sahaja daripada 5 sifat salbiyah tu. Itu kafir ijma' ulama. Mana 5 sifat salbiyah? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Jadi dia seseorang beriktikad tidak ada satu daripada 5 ni. Allah tidak bersifat dengan sifat qidam, kafilah Allah baru. Allah bersifat dengan sifat qidam, tetapi Allah tidak bersifat dengan sifat baqa. Allah binasa juga di akhirnya. Itu kafir ijma' ulama. Allah tidak bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, dengan bahawa Allah ni mumasalah, serupa Allah dengan segala yang baharu. Allah ni berjisim, berbentuk macam kita. Allah besar zat Allahnya. Besar zat Allah ni, siapa ke kita tak boleh nak tengok zat Allah, sebab Allah ni besar sangat-sangat. Tak boleh tengoklah zat Allah dah besar sangat. Makna apa ni? Zat Allah macam zat makhluk. Kan zat makhluk kan ada hak kecil, ada hak besar, ada hak besar sangat. Zat Allah ni besar sangat-sangat.
Siapa tak nak tengok tu kafir tu. Allah ada anggota. Macam segala yang baru ada anggota. Ada tangan, ada muka, ada mata, ada kaki. Sama macam anggota makhluk. Atau kafir ijma' ulama. Kalau Allah beranggota pada ni, Allah beranggota yang sama dengan anggota makhluk. Ada tangan, ada mata, ada muka, ada kaki yang sama dengan makhluk. Itu kafir ijma' ulama. Tapi tangan makhluk ni mungkinlah bulat ke panjang ke. Tangan Allah ni beranggota juga. Hak tangan Allah lah serupa dengan hak Allah lah. Tapi ada anggota. Kan tangan ni kan tangan orang lain, tangan beruk lain. Jadi Allah ni beranggota, bertangan juga. Tapi tak serupalah dengan tangan orang, tangan beruk. Tapi beranggota. Itu kafir ijma' ulama. Beranggota seperti makhluk. Ya, baik itu. Beranggota seperti makhluk. Allah ada tangan, Allah ada mata, tak serupalah dengan makhluk. Hak tu hak akidah yang fasik lagi mau bertadih. Hak kafir ni Allah ada tangan seperti tangan makhluk beranggota. Beranggota lah. Tu beranggota betul macam makhluk. Tapi pasal mana tangan Allah ni takkan macam tangan kita, tapi beranggota macam makhluk. Tu kafir. Allah ada tangan, Allah ada mata, tapi tak serupa dengan makhluk. Tu akidah yang fasik lagi mau bertadiak. Akidah yang fasik lagi mau bertadiak. Apa tu macam nak akidah al-sunnah jemaah kita bicara dah di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Akidah al-sunnah wal jemaah mengikut pandangan ulama salaf dan mengikut pandangan ulama khalaf. Hak kata kafir ni kena berlalu di sini. Hak kata kafir ni beranggota sebagaimana anggota makhluk. Mana pun ni berjuzuk lah. Mana kalau kata gak zat Allah suku, anggota tangan, mata, kepala, muka, suku contohnya. Tu hak kafir ijma' ulama. Ataupun Allah kidam, Allah baqa, Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tetapi Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi, dengan bahawa Allah berkehendak pada yang mengadakan dia. Ataupun Allah ni sifat, Allah bukan zat. Ataupun akidah yang kafir ijma' ulama. Ataupun Allah ni dua, Tuhan ada dua, Tuhan berbilang. Ataupun kafir ijma' ulama. Jadi sesiapa yang i'tiqad tidak ada satu daripada 5 sifat salbiah, itu i'tiqad yang kafir. Ataupun i'tiqad baharu sifat salbiyah. Baharu sifat salbiyah. Baharu macam mana? Contoh mengelepasnya, baharu sifat salbiyahnya, Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Tapi kemudian dah Allah Tuhan yang esa. Sebelum tu ada juga 2-3 Tuhan. Hak 2-3 Tuhan tu jadi macam mana tak tahu, hilang waktu. Lenyap Tuhan lain. Akhirnya Allah jua Tuhan, Allah esa, tapi baharu ataupun kafir juga. Dan kita ni ataupun sifat salbiyah tu makhluk. Sifat salbiyah tu makhluk. Saya contoh mengelupahnya, buat contoh mengelupah kekal. Kekal. Buat contoh kekalnya, syurga kekal, neraka kekal. Tapi syurga kekal, neraka kekal tu makhluk. Allah yang mengekalkan. Tiba-tiba Allah kekal pun makhluk juga dikekalkan. Dikekal oleh siapa pula? Jadi payah nak misal ni. Dikekalkan oleh Tuhan yang lain. Jadi Tuhan ada 2-3 tapi awal-awal dah. Kalau kita misal gak sifat salbiyah kekal makhluk. Mana pun kekal tu makhluk.
Kekal neraka syurga. Kekal syurga dan neraka. Syurga neraka kekal ni bukan sifat dikekal. Kekal dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana syurga neraka ni kekal, sifat salbiah tu. Kekal. Tetapi makhluk kenapa dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua i'tiqad yang kafir ijma' ulama ataupun syak akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi i'tiqad Tuhan tak ada memang kafir. I'tiqad Tuhan baharu memang kafir. I'tiqad Tuhan binasa memang kafir. Kalau dia tidaklah i'tiqad Tuhan tak ada betul benar, syak 50-50, kemungkinan Tuhan ada, kemungkinan Tuhan tak ada, kafir. Berpegang Tuhan tak ada, Tuhan baharu, Tuhan binasa, memanglah kafir. Ni dah ni dia terima jugalah, tapi separuh-separuh, 50-50. Tuhan ada, kemungkinan lah 50%. Tak ada, kemungkinan 50%. Tuhan sedia, mungkin juga. Tuhan baharu, mungkin juga. Tuhan kekal, mungkin juga. Tuhan binasa, mungkin juga. Itu syak kafir. Bukan syak kafir. Zon pun kafir. Zon. Kan dia ada waham, syak, zon, yakin. Waham, syak, zon, yakin. Syak 50-50. Waham ni 30 lawan 70. Dia syak ni 50-50 panggil syak. Kemudian macam mana pula kalau berat sebelah. Syak ni sama berat 50-50 sama berat. Tapi kalau berat sebelah, maknanya contoh zon Allah ada qada 80%. Tapi Allah tak ada qada 20%. Ada ni. Jadi di sini zon Allah ada, waham Allah tak ada. Ada gitulah. Ada ni sebelah menyebelah. Kalaulah Allah ada qada 40% je, Allah tak ada qada 60% dengan bahawa di waham Allah Taala ada, di zon Allah Taala tak ada. Di sebelah menyebelah, faham tak ni? Jadi faham tak? Jadi gini. Sekarang ni syak 50-50. Kemudian zon dengan waham ni di sebelah menyebelah. Sebelah menyebelah macam mana? Kalau kata tak ada Tuhan tu 60%. Hak ada qada 40%. Jadi kita panggil orang ni waham Allah ada, zon Allah Taala tak ada. Sebab apa? Sebab dia setakat misal macam ni, tukar kan. Jadi sekarang gini, syak 50-50. Zon waham kita contoh gini. Dia percaya Allah ada qada 40%. Maknanya hak tak ada 60%. Maknanya dia waham Allah Taala ada, dia zon Allah Taala tak ada. Gitu. Kita terbalikkan. Dia zon Allah Taala ada 60%. Tak ada Allah qada 40%. Allah ada 80%. Allah tak ada 20%. Maka dipanggil orang ni zon Allah Taala ada, waham Allah Taala tak ada. Ada ni. Nampak tak situ? Lepas tu hak yakin, hak jazam 100% Allah Taala ada. Jadi berkaitan dengan hak syak tu kafir, bukan syak. Zon kafir lagi. Zon macam mana dia berat di hati Allah Ta'ala ada. Tapi qada 70%, 80%, 90% sekalipun, 99% sekalipun, tetapi ada kemungkinan Allah Ta'ala tak ada, walaupun hanya sekadar 1%,
kafir lagi. Hak berimannya yakin, jazam, putu di hati 100% Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Ni barulah sah iman. Hak yakin, jazam, putu baru sah. Bukan kata syak, zam pun tak sah lagi. Ni. Dia kena jazam. Jazam mana apa? Putu. Sebab tu dia panggil i'tiqad. Siapa panggil i'tiqad? Dia i'tiqad. I'tiqad ni asalnya aqdun. Aqdun ni ikat. Kita dalam bab hukum fiqh Hukum fiqh akad jual beli. Akad nikah. Tu mana apa tu? Dia sebelum kita jual beli, kita berbincang, berunding. Okey. Sama-sama setuju. Maka akad saya beli barang ni. Tu akad. Mengapa? Ikat. Tapi dalam bab ni boleh dia dibatalkan hak ikat tu. Begitu juga berunding. Okey, setuju. Akad nikah. Sama juga. Akad nikah pun boleh putuskan kembali. Dia nak panggil apa ni? Akad nikah. Jadi i'tiqad ni makna apa? Pegangan yang kita ikat mati. Panggil apa? Sipu. Itu dia panggil dalam kitab Aqaidul Iman, dia panggil. Aqaidul Iman, terjemahan biasanya simpulan iman. Aqaidul Iman, simpulan iman. Kenapa simpulan? Comel terjemahan tu. Simpulan kenapa ni? Ikat mati, sipu. Makna kita percaya akan Allah ni, kita percaya akan Rasul ni, aqaidul iman, sipu, ikat mati. Kira-kira tinggal seorang pun tak gerak dah. Sebab apa? Kita ikat mati dah. Itu dia panggil jazam, putus. Baru sah iman. Jadi kalau syok zong pun kafir lagi. Anak sah iman dikena jazam, kena putus. Hak tu hak terdahulu. Hak orang yang tak betul i'tiqad, orang yang salah i'tiqad, hak kafir ijma' ulama. Nak pergi kepada hak Mu'tazilah. Dan tidak jadi kafir Mu'tazilah yang berkata, yakni yang berpegang mereka itu Mu'tazilah. Mana pegangan mereka? Tiada bagi Allah sifat ma'ani. Allah tak ada sifat kudrah. Allah Ta'ala tak ada sifat iradah, ke ilmu, ke hayah, ke sama', ke basar, ke kalam. Tak ada di zat Allah. Lepas tu Allah lemah ke? Tak. Bahkan Allah Ta'ala kuasa dengan zatnya, zat Allah, dengan diri Allah. Berkendak dengan zatnya, berkendak dengan zat, dengan diri Allah. Bukan berkuasa dengan kudrah, bukan berkendak dengan iradah. Allah kuasa dengan zat, Allah berkendak dengan zat, Allah mengetahui dengan zat, bukan Allah mengetahui dengan sifat ilmu. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah seumpama ni tak kafir, bukan jadi fasik lagi, mau bertadek jua. Fasik akidah yang dosa, mau bertadek akidah yang bid'ah, yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil satu-satu ayat kita. Tidak jadi kafir. Kemudian hak terdahulunya jadi kafir. Hak berpegang Allah Ta'ala tak ada, berpegang Allah Ta'ala baru atau kafir. Dia, kita fahamlah, berpegang ni di akidah masing-masing. Di sini bicara orang yang tidak betul i'tiqad, orang yang salah i'tiqad. Tak betul salah ni i'tiqad masing-masing.
Hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni bicara iman. Kita mula lepas cerita dah. Iman, Islam. Satu lagi ihsan. Di awal kitab Fatih Faridah, comel dah dia, mana dia bahagikan komponen agama. Terkadang disebut dalam kitab rukun agama 3, Islam, iman dan ihsan. Kemudian Islam lain, iman lain. Cuma bila kita sebut sebagai orang Islam, yakni serta beriman. Kalau kita sebut orang yang beriman, yakni Islam juga. Kalau kita sebut orang-orang Islam yang beriman, Islam makna lain, iman makna lain. Sebab apa sebut orang-orang Islam yang beriman? Nak keluar orang Islam yang tidak beriman, yang kita panggil orang munafik, orang yang menzahirkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Tapi kalau sebut orang Islam saja, maksudnya orang Islam yang beriman. Kalau dalam kitab tersebut orang-orang Islam yang benar-benar beriman, ni nak keluar orang Islam yang berpura-pura, yang menyembunyikan kekufuran. Faham tak tu? Tapi cukup dah sebut orang Islam, cukup dah. Mereka adalah orang-orang Islam yang sebenar. Yang kita duduk bangkang pula, awak Islam saja tak cukup. Orang Islam yang beriman lah, cukup dah. Dia sebut kata orang Islam, yakni orang Islam yang beriman. Dia gini, dia bahasa Arab, lugah Arab. Ada kalimah-kalimah apabila didatangkan kedua-dua kalimah, makna sendiri-sendiri, asing-asing. Kalau didatangkan satu daripada dua makna tu duduk dalam satu kalimah. Ini banyak dalam bahasa Arab. Iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Apabila kita sebut orang Islam yang beriman, orang Islam bahagian zahir, iman bahagian hati. Kalau sebut kata orang Islam sahaja, yakni bahagian zahir pun sama, bahagian hati pun sama. Sebut orang beriman, maknanya zahir pun sama, hati pun sama. Dia sekaligus. Faham tak? Tapi kalau sebut Islam dan beriman, Islam ni bahagian zahir, iman bahagian hati. Tapi kalau sebut Islam saja, dengan bahawa orang ni orang yang terima zahir serta percaya hati. Percaya hati tu iman, tak apalah sebut Islam, iman pun masuk juga. Kalau sebut Islam dan iman, Islam makna dia zahir, iman makna dia hati, percaya. Tapi kalau sebut Islam saja, makna iman masuk sekali. Kalau sebut kata iman saja, makna Islam masuk sekali dengan makna iman. Dia gitu. Faham tak ni? Macam kita bicara bab qada qadar itulah. Qada dan qadar. Qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah. Lain tu. Qada iradah, qadar kudrah. Lain. Tiba-tiba sebut beriman dengan qada. Qada saja, qadar tidak beriman tak jadi. Sebut qada saja, makna qadar masuk ke dalam. Beriman dengan qada dengan makna beriman dengan ketentuan Allah dan beriman dengan perbuatan Allah. Jadi dua masuk. Faham tak ni? Dua masuk. Kalau sebut kata beriman dengan qada dan qadar, qada makna dia sendiri, ketentuan iradah, qadar makna dia sendiri, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tapi kalau sebut qada saja, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kalau sebut qadar saja, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dalam hadis Nabi tu.
Engkau beriman dengan qadar Allah. Baik qadar Allah, jahat qadar Allah. Apa makna qadar? Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Maknanya sebut satu daripada dua cukup dah. Dia dua makna akan masuk sekali. Tapi kalau sebut suku-suku dua makna masing-masing. Ada ni. Ginilah. Taufik hidayah. Taufik lain, hidayah lain. Taufik ni kekuasaan kita untuk melakukan kebaikan dan untuk meninggalkan kejahatan. Hidayah ni perkara yang baik, perkara yang taat, kita nampak baik, nampak taat. Perkara yang tak baik, yang salah, kita nampak tak baik, nampak salah. Itu hidayah. Yang mana terkadang orang ada hidayah tetapi tidak ada taufik. Yelah wajib, tapi nak buat macam mana? Tengok. Dia tahu perkara tu wajib, tetapi dia tidak ada kekuatan untuk melakukan. Yelah perkara tu salah, Tuhan larang, tapi nak buat macam mana sekarang? Kalau kita tak buat Tuhan larang ni, payah kita nak bergerak. Nampak situ. Dia perkara yang salah, dia nampak salah, tetapi tidak ada kekuatan untuk meninggalkan perkara yang salah. Mana apa ni? Dia ada hidayah, tidak ada taufik. Jadi taufik kekuatan untuk melakukan kebaikan, kekuatan untuk meninggalkan kejahatan. Samalah. Tahu belaka belajar tu wajib, fardu ain, ijma' ulama wajib belajar ke tak? Nak mana kita sibuk. Sibuk tu buat. Sibuk tu buat. Kehidupan orang sama je. Kadang-kadang orang yang belajar tu lebih sibuk daripada orang tak belajar dalam kehidupan dia. Nah, dia kerja pakat tinggi, kerja macam-macam hal, banyak urusan, boleh belajar. Hak tak ada kerja mana tu? Hak duduk tunggu muka pintu tu. Ada kerja? Ada kerja lah, lepas tu boleh gaji. Aku dah boleh gaji. Ada kerja lah, jadi jaga. Penat ke? Tunggu situ. Boleh belajar ke tak? Kadang-kadang tak boleh belajar. Tahu belajar wajib, mengapa? Tak ada taufik. Atas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang tahu. Tak ada orang tak tahu bahawa belajar wajib fardu ain. Belajar akidah wajib fardu ain. Kamu sembahyang rajin sekalipun, kalau akidah kamu tak betul, orang tak terima. Pada tahu je belajar akidah. Tapi sembahyang rajin, berjemaah rajin. Kalau akidah salah kau tak terima, pada reti je. Mana apa dia? Tak ada taufik. Tahu tapi tak ada taufik. Orang ada taufik ni takutlah pula. Semayang rajin-rajin, berjemaah rajin-rajin, kalau akidah salah tuan tak terima, macam mana tu kena belajar molek akidah ni? Itu orang yang ada taufik, Tuhan beri kekuatan. Itu atas bahagian masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada azal. Gitu je lah. Hak tak mau belajar, hak duduk di masjid dah pun tak mau belajar. Kerja di masjid dah mau belajar. Pak kerja, orang mengajar di vacuum. Vacuum, bising tu berhenti. Baru dia berhenti. Orang tengah mengajar. Kita dah kerja di masjid kan. Vacuum lah semula. Duduklah dengar. Saya boleh gaji vacuum, bukan boleh gaji masuk majlis ilmu. Pihak masjid pun boleh gaji vacuum je ke dia. Boleh gaji masuk majlis ilmu. Ada ni. Duduk di masjid dah. Lelah. Buat kerja atas masjid. Orang mengajar dia tak tahu je. Sebab apa? Sebab tak ada gaji untuk belajar. Yang gaji dia nya jaga masjid. Jaga masjid. Payah nak cari. Ada orang tu dia upah no, anak buah dia pergi belajar upah. Masuk kelas sekali ingat dia bawa ke kelas dia. Upah apa ringgit tak tahu, tapi ada upah. Kata boleh tahan, tak okey. Upah. Ada ni. Dan ada token kerja sampai waktulah pukul 5. Sampai pukul 5.
kerjanya. Tapi token dia bagus. Mana hari kami time terima gaji, dia tak apalah, kerja pokok tak apa. Belajar sejam. Makna gaji berjalan tak potong. Gaji dia sampai pukul 5, gaji dia. Gaji apa pukul 5. Tapi kalau token buat kelas lepas pukul 5, jadi luar daripada waktu gaji, orang lari balik lah. Tapi kalau buat kelas pukul 4 tu waktu bergaji lagi tu. Sebab gaji dia sampai pukul 5. Kalau habis waktu bergaji pukul 5, lepas tu bawa kelas, lari balik lah sebab tak ada dah bergaji. Tapi token dia bagus. Okey. Pukul 3.30 buat kelas sampai pukul 5. Biar belajar. Tapi tu waktu bergaji tu, maknanya macam boleh gaji juga dah. Hak dia belajar. Sebab kalau tak waktu bergaji, tak upah untuk belajar, dia tak belajar. Hak tak ada taufik. Hak ada taufik ini, gaji tak ada, habis duit ada. Tak habis duit. Mari masjid ke payung ni, tak habis duit. Minyak kereta. Habis duit. Hak tu, hak ada taufik. Ada kekuatan. Ada kekuatan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa peringkat, hak tu pekerja di masjid. Hak tu pekerja di masjid. Kerja hak ni lah, bahagian kebersihan. Hak bekerja di masjid, bertugas sebagai Imam Bilal pun lari. Imam Bilal pun lari. Sebab apa? Sebab elang dia sebagai imam. Elang dia sebagai Bilal. Tidak ada elang duduk majlis ilmu. Lari. Tahu belakang pesen-pesen gini. Tak lagi pun dia main telefon, main komputer ada layan. Ceritalah bab semayang macam tak layan. Sungguh ni. Ceritalah bab semayang. Cerita bab semayang. Semayang hak nampak. Kalau bab akidah tak nampak. Akidah ni masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bab semayang nampak lah. Ni cerita-cerita sungguh ni. Makmum. Bilakah dalam mazhab Syafi'i ni, bilakah makmum afdal berpindah rukun mengikut imam selepas imam masuk kepada rukun yang imam pindah? Afdal seumpama tu. Maknanya kalau nyata gak i'tidal kepada sujud, imam turun letak dahi letak, barulah makmum afdal, barulah mengikuti di belakang. Tapi kalau imam turun, makmum pun turun, tak makruh. Yang makruhnya kalau serentak, baru makruh. Kalau serentak makruh yang meluputkan pahala 27 di tempat tu, bukan di satu semayang. Kita majmuk ni 27 satu semayang. Maka dia makruh hanya di tempat serta tu. Luput fadilat berjemaah dipanggil. Pada luput pada jemaah ni, maknanya hilang pahala 27 jadi pahala seorang. Macam main seorang lah jadinya. Jadi luput fadilat 27 di tempat yang serentak. Adapun kalau imam turun sujud separuh jalan, dia pun sudah bergerak, tak makruh tu. Boleh dah. Tetapi tidak afdal. Yang afdalnya biarlah imam letak dahi latar, barulah makmum pun berpindah rukun kepada sujud. Itu yang afdal. Tapi kata daripada i'tidal kepada rukun sujud, orang nampak siapa hak laju. Saya pun ceritalah satu surau tu betul-betul beramal. Surau tu betul-betul beramal dengan afdal ni. Imam rokok siap-siap, baru makmum rokok. Imam i'tidal siap-siap, baru makmum i'tidal. Imam turun sujud pun dah hilang, barulah makmum turun. Satu surah tu memang betul-betul. Mana puak dia ni memang seiring. Memang seiring. Tapi kalau orang baru pergi belajar situ, boleh nyakit lah. Boleh nyakit. Ada boleh nyakit. Masa rokok i'tidal tak nampak nyakit lah. Masa i'tidal turun sujud. Ni duduk dia. Imam pun Allah, hadir turun. Allah turun dah. Tapi bukan sentak ni, lambat sikit. Orang nampak dah tu. Mari mana seorang ni. Nak gimana laju ni? Orang nampak. Sudah semai, sudah wisana aku tengok. Orang luar. Apa? Pelik tempat mereka.
Ada sungguh. Ustaz, saya gidah kata dia. Ya, tidak tu nak. Imam turun dah bukan sentok pun. Tapi saya gidah dia kata. Saya pergi pada sujud tu, perasanlah orang tak gerak lagi. Nak naik tak boleh dah lah. Ada naik dah lah takkan. Takkan nak naik semula. Takkan nak berhenti tengah jalan gitu. Turun dia turun. Bera dia kata. Tak ada bera. Faham bera? Panggil apa? Bera. Bera muka. Mana malu lah. Bera panggil tau. Kau panggil apa? Bera tau. Bera muka dia. Lepas tu dia kata, lepas bersalam, orang tengok ke muka dia. Tengoklah muka mu. Orang lain tahu, buat situ. Mana saya tahu dia kata. Kena. Sebab surah tu memang sungguh. Tu memang dari latar barulah. Sebab masa tu nampak. Kalau masa rokok tidak tak apa nampak. Sujud kepada duduk pada sujud yang kedua, orang tak apa nampak. Sujud berpindah pada berdiri, orang tak apa nampak. Sebab orang duduk belakang dah ke. Sujud kita naik awal sikit ikut imam pada berdiri, orang tak apa nampak. Sebab apa? Sebab duduk bawah belakang buka kan. Kalau iktidal memang nampak. Situ mama sungguh. Saya pun cerita satu masjid mengajar kitab bab majmu'ah. Cerita bab kelebihan afdal dia ni. Kata boleh nampak isyak nanti. Iktidal turun sujud siapa hak laju. Boleh nampak ni. Kita ramai-ramai ni. Untuk sementara tu ikut kitab dulu. Kemudian atas masing-masing ya. Untuk malam pertama tu dah kuliah maghrib. Isyak tu nampak lalu lah beramai. Kalau iktidal turun sujud boleh nampak. Siapa hok tak beramal. Lepas tu hok malam lain-lain tu atas masing-masing. Tidak pelik tu. Memang orang biasanya cepat. Tapi malam pertama lepas kuliah tu boleh nampak siapa hok dah ikut langsung. Malam pertama isyak lah. Kuliah maghrib isyak. Masa iktidal tu memang cacang tegak belakang. Seorang je tu laju. Hak belakang tu imam hak tukang qomat tadi. Sebab apa? Orang mengajar dia tak peduli, dia masuk dalam bilik dia, duduk kerja dia. Sudah isyak tu Ustaz. Seorang je degi dia kata. Bukan dia degi. Dia tak tahu orang mengajar apa ke. Dia tu seorang je degi. Hak degi pula duduk belakang tu imam. Tak bila tu kau komat tu lah. Kata dia bukan degi. Dia tak peduli orang ngajar. Tak ada bahagian begitu lah. Siapa ada masjid bermusyawarah buat ketetapan Imam Bilal wajib duduk di dalam majlis ilmu depan. Siapa pihak masjid kena buat undang-undang. Mulalah tu Imam tu Bilal duduk depan. Kita pun tak kejut kalau boleh. Kenapa pula Imam tu Bilal duduk depan? Sebelum ni lagi. Kenapa duduk depan? Kena-kena orang keputusan mesyuarat. Jadi tu Imam Tok Bilal ni lebih daripada budak lagi ni kena buat keputusan mesyuarat. Patutnya kita belajarlah bab ilmu agama. Kita jadi imam pula lagi kuat kita belajar bawa orang tu taufik hidayah. Tak ada taufik, tak ada lah. Bahagian masing-masing. Lepas tu kita dapat taufik dia, kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita tahu perkara itu baik, tapi kita tak ada kekuatan untuk mengerjakan. Terkadang kita tahu perkara itu salah, tapi kita tidak ada taufik untuk meninggalkan perkara salah. Ada ni. Jadi hidayah, perkara betul, nampak betul, perkara salah, nampak salah. Taufik, kekuatan. Tetapi kita biasa berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Minta hidayah je. Duduk antara sujud, wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahdini, kenapa? Beri hidayahlah akan daku. Minta hidayah, taufik tak minta. Kekuatan untuk melakukan kebaikan, kekuatan untuk meninggalkan perkara yang salah, tak minta dah saja buat apa. Dia sebut hidayah, masuk makna taufik. Sebut taufik, masuk makna hidayah. Tapi kalau sebut asing, taufik dan hidayah. Taufik kekuatan, hidayah perkara sebenar nampak sebenar, perkara tak sebenar nampak tak sebenar. Kalau sebut dua, sebut satu sudah cukup. Sebut hidayah saja, minta hidayah saja. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, beri hidayahkan akan kami beserta dengan mereka yang Engkau beri hidayah.
Kenapa hidayah situ? Maknanya kita nampak benda sebenar, serta kita ada kekuatan untuk mengerjakan. Makna dia akan masuk makna taufik. Dia gitu. Faham tak ni? Dia samalah dengan qada qadar sama, Islam iman pun sama. Sebut kata Islam masuk makna iman, sebut makna iman masuk makna Islam, sebut Islam dan iman. Islam ni bahagian zahir, iman bahagian percaya hati. Dua ni tidak berlaziman. Orang Islam tidak beriman, orang munafik. Kemudian Islam kita warisi daripada ibu bapa. Iman kepercayaan hati masing-masing. Itu iman, tidak warisi. Dalam nasyid Raihan tu kan. Apa dia lagu nasyid Raihan tu? Islam warisi, iman tidak dapat di tepian pantai ke apa? Ada kan dalam nasyid Raihan tu? Islam warisi, iman tidak. Iman kepercayaan hati masing-masing dengan Allah, dengan Rasul, dengan keenam rukun iman. Itu di bahagian iman, bahagian percaya. Maknanya kalau kita ma'ayah Islam, otomatik kita Islam. Islam kita dalam perut mak pun Islam dah. Kalau kata anak tu 6 bulan ke atas dalam kandungan ibu tiba-tiba mati. Mati. Yang kita panggil guguran. Dia bukan guguran. Guguran 6 bulan ke bawah kau panggil guguran. 6 bulan ke atas dipanggil melahirkan, dia tak panggil guguran. Cuma panggilan orang kita ni guguran juga. Di 6 bulan ke atas mati dalam perut ibu. Lepas tu keluar mayat ni, jenazahnya wajib dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dikebumikan di perkuburan orang Islam. Wajib 4 perkara ni sebab apa? Sebab orang Islam. Islam mana mati dalam perut? Islam yang warisi daripada mak dan ayah dia. Itu Islam. Kemudian iman ni lah ibu bapa wajib tanamkan kepercayaan kepada anak-anak kita berkaitan dengan keenam rukun iman, terutama sekali rukun iman yang keenam tu. Tanam molek bab qada dan qadar dalam iman, dalam akidah, kepercayaan anak kita sebelum anak kita masuk umur baligh. Biar anak kita baligh orang Islam yang beriman dengan Allah dan Rasul, yang beriman dengan keenam rukun iman. Kalau tidak ditanamkan dengan iman ni, dia balik dan kadang orang Islam yang tidak beriman. Ada ni. Islam lain, iman lain. Ni contoh. Dia orang bukan Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Hukum dia orang Islam. Tapi hati dia tidak percaya pun kepada Allah dan Rasul. Tapi kenapa dia masuk Islam? Kerana dia nak berkahwin dengan orang Melayu. Islam dia tetap Islam. Kita dalam hati kita tak boleh nak tu. Jangan pula kita yang persoalkan. Awak nak masuk Islam? Betul tak ni kau nak kahwin je? Jangan terima dia sebagai orang Islam. Lepas tu kita beri pemahaman agama kepada mereka. Yang kita persoalkan, ni bukan masuk Islam sungguh nak berkahwin. Ni bukan masuk Islam sungguh ni nak bantuan kan? Ada kadang-kadang kerajaan hantar bantuan di tempat orang Islam. Di Sabah Sarawak tu kadang-kadang seorang-seorang tu berkali-kali masuk Islam. Tu ceritalah. Berkali-kali masuk Islam. Mari agama lain masuk agama lain pula boleh duit pula. Mari Islam masuk Islam pula boleh duit pula. Adalah yang berlaku seumpama tu. Tapi bahagian kitanya bahagian zahir sahaja. Umirtu an ahkuma bizawahir wallahu yatawalla sarair. Nabi kata, aku diperintah menghukum hak zahir. Hak dalaman itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia sebagai orang Islam. Mati dia, jenazahnya diuruskan sebagai orang Islam. Dia percaya ke tidak? Itu hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia tak percaya pada Allah dan Rasul. Sebut nama Nabi Muhammad tu pun tak berkenan dah. Tetapi oleh kerana dia nak sangat kepada orang Islam, orang Melayu ni, dia pun masuk Islam. Jadi orang Islam lah dia ni. Lepas tu dia tak percaya. Boleh hak Melayu pula. Hak Melayu. Ada. Hak Melayu. Dia kata Melayu tu.
Dipanggil Melayu. Dia tu Melayu dia tu. Apa Melayu? Panjang sangat you. Melayu dia kata. Apa ada Melayu? Orang Islam lah. Orang Melayu lah. Orang Melayu. Jadi masuk Islam, lepas tu berkahwin dengan orang Melayu pakai hati. Akhirnya bukan kata hak masuk Islam tu nak ikut Islam. Hak Islam ni pun ikut hak masuk Islam tu pulaknya. Jahil alasannya. Alasan jahil lah. Tapi kenapa jadi jahil seumpama tu? Kena kira balik tu. Kena kira balik. Lepas tu macam mana dia masuk Islam? Pasangan dia tu kadang-kadang Islam zahir saja. Iman pun tak ada. Jadi hak masuk Islam berkahwin dia ni jadi Islam saja. Dia masuk Islam. Semayang pas sudah tak pernah belajar. Dah. Hak isteri dia hak Melayu pun tak semayang juga dia kata. Oh dah. Tapi Islam lah. Kita kata dia orang Islam lah. Tapi iman macam mana? Wallahu a'lam. Tapi dia dapat pasangan yang tak peduli agama, Melayu gitu je. Ada orang masuk Islam, dia tak percaya sah Islam dia, tapi dapat didikan yang sebenar. Marilah di hati dia percaya pada Allah dan Rasulullah. Barulah dia jadi orang yang beriman. Kemudian tu mulasannya dia masuk Islam, kita kata berpura-pura lah. Hanya semata-mata kerana nak berkahwin. Tapi hak bak berpura-pura itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh nak persoal tu. Jadi dia sebagai orang Islam, kita terima dia sebagai orang Islam. Hati dia tak percaya kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dapat pemahaman, hati dia pun terima Allah dan Rasul. Dia pun barulah jadi orang yang beriman. Sebelum tu Islam saja. Kalau mati di saat tu kekal ke? Sebab dia bukan beriman. Kemudian dia dapat pemahaman agama, dia pun percaya. Jadi orang beriman. Ada ni. Ni kalau jadi orang beriman sungguh ni, terkadang kuat iman daripada orang Islam asal. Sebab apa? Sebab dia mari rasa macam mana aku masuk Islam aku tak percaya pada Allah dan Rasul. Sekarang barulah dapat pemahaman, barulah percaya, dia percaya sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab dia nak terbalik hak dia tak percaya sebelum ni. Hak masa kafir tu memang dah tak ada langsung. Masuk Islam pun tak percaya juga asalnya. Hak ni kadang-kadang dia jadi kuat. Kadang-kadang hak masuk Islam ni kuat daripada hak pasangan dia tu. Hak Islam Melayu tu kuat tu lagi. Sebab pengkat ada berlaku bercerai no. Kenapa bercerai? Kerana hak Melayu ni tak kenang dah kepada hak pasangan dia tu. Kuat sangat agama. Oh pula dah hak Melayu. Hak ni hak mu'alaf. Hak ni hak mu'alaf. Asalnya kerana nak berkahwin je masuk Islam. Tapi dia jadi minat dengan agama. Hak Melayu ni Melayu macam gitu lah. Jadi hak pasangan mu'alaf ni jadi kuat agama. Oh, tak berapa nak setuju lah dianya. Dah kuat agama ni banyak tempat tak pergi. Hak Melayu nak pergi belakang. Akhirnya bercerai. Kenapa bercerai? Sebab hak mu'alaf ni kuat sangat pun agama. Ada kat seumpama tu. Ada ni. Jadi kena faham perbezaan antara Islam dengan iman. Kemudian kita bicara sekarang bab iman, bab i'tiqad. Bab iman, bab i'tiqad. Kafir di sini batal iman. Kalau kata tak jadi kafir dengan baru iman dia masih lagi sah. Situ. Islam tetaplah dia orang Islam. Sehingga keluar di mulut dia Allah tak ada. Batal Islam yang diwarisi daripada ibu bapa dipanggil orang ni murtad. Dia bercakap di mulut dia Allah pun mati juga, Allah pun binasa juga contohnya. Maka batal Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Hak tu dunia kena hukum. Atas dunia kena hukum orang murtad. Orang yang batal Islam ada hukum hudud atas dunia. Orang yang batal iman dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau batal iman kekal neraka selama-lamanya di hari akhirat. Iman bicara hukumnya akhirat. Islam bicara hukumnya atas dunia. Dia orang Islam, hukum di dunia dia selamat diri dia, selamat harta dia. Ada ni atas dunia dia sebagai orang Islam.
Tiba-tiba dia bercakap dengan percakapan yang membatalkan Islam. Dia kata Allah tak ada, Allah binasa contohnya, murtad. Maka atas dunia tak selamat dia. Kena hukum agama atas dunia orang murtad seumpama ni. Ada ni. Kalau dia terbatal Islam, batal Islam atas dunia. Adapun kalau hanya Islam saja, iman dia tidak sah, maka kekal neraka selama-lama di hari akhirat. Dia panggil iman hukum akhirat. Islam hukum zahir atas dunia. Kena beza antara Islam dengan iman. Yang kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan iman, berkaitan dengan i'tiqad, pegangan. Kafir orang yang i'tiqad, batal iman. Tidak kafir, Mu'tazilah yang i'tiqad, mana iman dia tidak batal. Gitu. Jadi bicara bab iman. Dan tidak jadi kafir, Mu'tazilah tak jadi kafir, mana iman dia masih lagi sah. Mu'tazilah golongan-golongan yang tergelincir daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. I'tizal dipanggil. Dia Mu'tazilah ni dia dalam kitab dalam Qamuh Marbawi. Mu'tazilah ni ada 20 pecahan. Dia ada 20 pecahan. Jadi Mu'tazilah ni satu nama besar, kemudian dia ada pecahan-pecahan 20 semua sekali dalam Qamuh Marbawi. Macam ginilah contoh kita sekarang, ajaran sesat. Ajaran sesat dia ada bawah tu, ayat pink ke macam-macam bawah tu. Dia ada bawah tu. Tapi nama besar ajaran sesat. Lepas tu dia ada nama ni. Nama-nama hak ajaran sesat ni lah. Kan dia ada puluh-puluh bawah tu pula ajaran sesat. Tapi nama besarnya ajaran sesat. Sama juga nama besarnya Mu'tazilah. Lepas tu ada 20 pula bawah tu. Pecahan bagi Mu'tazilah tu sendiri. Jadi Mu'tazilah nama besar lah kita panggil. Dia ada pecahan-pecahan di bawah. Ni hak Mu'tazilah yang berkata mereka dan yang beriktikad mereka itu, mereka itu Mu'tazilah. Tiada bagi Allah Ta'ala sifat ma'ani. Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah. Allah tidak bersifat dengan sifat iradah. Bahkan Allah Ta'ala kuasa dengan zatnya. Allah kuasa. Kalau Allah lemah, itu bukan Mu'tazilah, itu kafir ijma' ulama tu. Allah jatuh lemah ada apa dah lah. Dan Allah kuasa, tapi kuasa dengan zat, bukan dengan sifat kudrah sebagaimana ahli sunnah wal jamaah berpegang. Berkehendak dengan zat, bukan Allah tidak berkehendak. Allah berkehendak tapi dengan zat, bukan dengan sifat iradah. Allah mengetahui, bukan Allah jahil. Kalau berpegang Allah jahil, itu bukan Mu'tazilah, itu kafir teguh dah. Allah mengetahui, tetapi dengan zat, dengan diri Allah sendiri, dengan zat Allah sendiri, bukan dengan sifat ilmu. Ini Mu'tazilah. Tak kafir, bahkan jadi fasik lagi mubtadi' jua. Jua ni saja. Bukan jua ni ringan dak ni. Jua dengan mana dak kafir. Fasik ni akidah yang dosa besar. Mubtadi' ni akidah yang bid'ah. Dia panggil bid'ah i'tiqadiyah. Dia fasik dosa besar ni. Tinggal semayang, fasik dosa besar. Tinggal puasa, fasik dosa besar. Berjudi minara, fasik dosa besar. Ni akidah Mu'tazilah fasik dosa besar. Tapi besar dosa akidah Mu'tazilah lagi daripada dosa tinggal semayang, dosa tinggal puasa, dosa berjudi minara. Dia gitu, faham dah ni? Walaupun disebut fasik dosa besar jua ni sajalah dah. Dengan bahawa dak kafir situ je, bukan molek. Dengan bahawa dak kafir. Kalau kafir kekal neraka selama-lamanya. Tapi ini akidah yang dosa besar.
Yang mana malaikat akan catat dosa besar fasik ni setiap saat selama berpegang Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, Allah tidak bersifat dengan sifat iradah. Selama itulah malaikat akan catat dosa besar. Hak berpegang seumpama ni setiap saat malaikat catat dosa besar. Dalam sembahyang malaikat catat dosa besar sebab akidahnya akidah berdosa. Bulan Ramadan malaikat catat dosa besar sebab akidah berdosa. Di tanah haram Mekah Madinah pun malaikat catat dosa besar kerana berakidah yang berdosa. Maka sembahyang, puasa, haji walaupun sah tak ada pahala. Sebab dalam duduk akidah dosa besar. Ingat baik. Kalau kafir wajib kena qada sembahyang, puasa, haji. Kalau kafir. Kalau dosa besar, sembahyang sah, puasa sah, haji sah sebab tidak kafir, tapi duduk dalam keadaan dosa besar. Semua sembahyang ni mereka catat dosa besar, akidah fasik. Dalam bulan Ramadan ni mereka catat dosa besar, akidah fasik. Dek Mekah buat ibadat banyak ni mereka catat dosa besar, akidah fasik. Tak ada pahala belaka amal ibadah yang kita lakukan. Dosa besar minum arak, dosa besar berjudi, di saat minum arak malaikat catat dosa besar. Di saat berjudi malaikat catat dosa besar. Minum arak berjudi bukan 24 jam. Dia pun berhentilah minum arak. Dia balik rumah dia. Dia berhentilah berjudi, dia balik rumah dia. Masa katalah dosa besarnya, selagi tidak bertaubat, dosa besar tu kekal. Tapi malaikat tak catat dah dosa besar berjudi minum arak sebab dia berhenti dah. Adapun dosa besar akidah, selama-lama malaikat catat. Itu naik baik. Ini cerita Mu'tazilah yang menafikan kudrah iradah di zat Allah Ta'ala. Sama juga ada Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat, bukan datang dari qada dan qadar. Mu'tazilah juga tu, fasik juga tu, sama lah. Dia berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat yang berlaku, bukan qada dan qadar. Itu akidah yang fasik, akidah yang dosa besar. Setengah pandang kata kafir akidah tu. Pandangan pertama kata fasik dosa besar. Sembahyang sah, puasa sah tak kena qada, haji sah tak payah pergi semula. Hak kewajipan haji sekali semua hidup tu beres, tapi pahala mana ada? Sebab apa? Sebab duduk dalam akidah dosa besar. Berpegang perkara jahat, bukan datang dari qada dan qada, habislah pegang seumpama tu. Ni banyak lagi lah pegangan-pegangan hak Mu'tazilah ni. Hak dosa besar. Qadariyah ke, Jabariyah ke. Tu dosa besar belaka tu. Dosa besar satu lebih besar daripada dosa besar. Tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak, berzina, makan riba, makan rasa. Dosa besar belaka sangat-sangat tu. Tapi besar lagi dosa besar akidah dan malaikat catat setiap saat. Sebaliknya kalau berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, malaikat akan catat pahala sebesar-besar pahala. Lebih besar daripada semayang lagi, pahala puasa lagi, pahala haji lagi. Sebab sebesar-besar pahala adalah pahala akidah. Sebesar-besar pahala adalah pahala akidah. Hak zahir sebesar-besar pahala semayang lah. Hak zahir sebesar-besar pahala semayang. Mengiringi semayang tu khilaf ulama. Ada kata puasa, ada kata zakat, ada kata haji. Hak mengiringi semayang atau khilaf ulama. Tapi sepakat ulama, hak paling besar sekali pahala hak zahir sembahyang. Tapi hak paling besar sekalinya akidah pegangan. Ini bahawa tu orang-orang kita, tua-tua kita amati sangat-sangat pengajian berkaitan dengan pegangan. Sebab salah pegangan orang tak boleh tegur. Sebab duduk di kepercayaan masing-masing. Jadi akidah yang fasik, mubtadi', akidah yang bid'ah. Pada bid'ah. Bukan bid'ah ni bukan bid'ah. Bid'ah teranu tu benda lain. Bid'ah lalu budak ni. Apa bid'ah? Melampau. Tak, bukan itu. Bukan berdoa tu melampau. Berdoa lalu dia ni. Orang lain tak sampai tahu tu. Doa dia ni. Orang berdoa melampau sangat tu berdoa. Ni bid'ah. Bid'ah ni
perkara yang diada-adakan yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang Allah tidak bersifat-sifat kudrah, berpegang Allah tidak bersifat-sifat iradah. Ini bukan pegangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan pegangan para sahabat radhiyallahu anhum. Bid'ah tu reka. Ini bagi bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah pegangan. Ni kita nak cara ni. Hak bid'ah, hak furu agama, cabang agama. Baca kunut sunat ke, bid'ah ke? Berwirid lepas sembahyang ramai-ramai tu sunat ke, bid'ah ke? Ada kematian kita nak tahlil, sunat ke, bid'ah ke? Selepas ke bumi kita nak talqin, sunat ke, bid'ah ke? Khilaf ulama. Kecil sangat. Nak buat, tak mau buat, tak payah buat. Relax, senang. Ada kematian, kita tak mau talqin. Alhamdulillah, jawab dia. Sebab apa? Boleh balik cepat. Sungguh ni. Alhamdulillah, boleh balik cepat. Siapa ke wasiat no? Kalau saya mati, jangan talqinkan saya. Alhamdulillah, kita boleh balik cepat. Tiba-tiba adik arwah, abang dia pesan, wasiat jangan talqin. Dia tak talqin. Dia tahlil lama pula atas kubur. Jangan lupa duduk kita. Allah ingat tadi boleh balik awal. Dah pesan dah tu, talqin jangan. Tengok ke sesat ke bumi, Allahumma sepatah balik ya. Dak adik dia tahlil lama pula kata talqin. Kata tak boleh balik awal juga. Dengar tu boleh balik awal mujur. Mujur. Tambah talqin mujur, boleh balik awal. Tambah tahlil mujur, malam-malam buta pergi rumah orang, tak mau pergi kitanya. Lepas-lepas isyak letih tu ajak pergi rumah dia pula malah tambah tahlil. Alhamdulillah. Sudah selesai. Tak mau baca kunung. Tempat kita jangan orang marah. Orang marah. Setelah sembahyang tak mau wiri. Pakai nak balik terus. Bagus. Sebab apa? Boleh balik cepat. Kan? Ada balah tu. Tidak balah benda gitu. Nak maulud, tambah maulud. Kau pandai lah. Nak buat, tambah buat pun. Benda tu kecil je. Ni. Bid'ah i'tiqadiyah. Ni kena mati molek. Bid'ah pegangan dia panggil. Ni habis cerita lah ni. Bid'ah tadi tu khilaf ulama, tak ada masalah tu. Memang kita mazhab Syafi'i sunat baca kunut. Mazhab Hanafi makruh baca kunut, bid'ah. Tu mazhab Hanafi. Makruh baca kunut, bid'ah baca kunut tu. Kita sunat, bukan kata sunat saja, ab'ad pula. Bukan sunat hayat, sunat ab'ad mazhab Syafi'i kita. Nas ada nas belaka. Hadis sahih belaka. Sudah. Tak sudah balas dalam benda kita. Ke mana? Dia balas bid'ah tu, bid'ah ni tak payah tu. Ni hak kita nak bicara, hak bid'ah i'tiqad. Jadi Mu'tazilah yang berpegang Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, Allah kuasa dengan zat, Allah tidak bersifat dengan sifat iradah, Allah berkenaan dengan zat. Ini i'tiqad yang fasik, lagi mubtadi' juga yang tidak dihukumkan kafir. Melainkan jika ia i'tiqad tak ada bagi sifat makni seperti kudrah masalah, dan i'tiqad akan sabit lama itu lemah. Kalau di i'tiqad Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, bukan Allah Taala lemah, itu kafir ijma' ulama. Wallahu a'lam.